Aku rasa penting untuk aku share tips ni sebab zaman sekarang, zaman adik-adik kita, anak-anak kita, even mak kita, semua orang ada handphone. Medium untuk chat terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKN Talk Surveyor, nama aku Fawaz. Okey, pertama sekali aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada likers, kepada yang menonton video aku yang lepas. Sangat-sangat banyak positif feedback daripada semua netizen. Ada juga negatif, tapi macam biasa, yang positif lagi banyak daripada negatif. 9,000 likes untuk video tu. Terima kasih banyak-banyak. Dan aku beranggapan yang like video tu faham apa yang aku cuba sampaikan. Dan kepada 5% yang tak faham video tu, aku menghormati pandangan korang semua. Walaupun komen korang tu ada berunsur fitnah kepada aku sendiri. Ada yang mengatakan aku dapat payment daripada Syed, which is Syed tak bayar aku untuk buat video tu. Dan ada juga mengatakan aku buat video tu untuk menumpang kisah Syed. Na'udzubillah min zalik, tak, aku tak menumpang. Cuma kebetulan video asal aku dengan Syed tu telah dikecam. Aku dah explain semuanya dan aku merasakan aku perlu berkongsi pendapat aku berkenaan kecam-mengecam, dan keduanya berkenaan perspektif yang berbeza. Kalau kita faham setiap kes ada perspektif yang sangat banyak, kita akan bersangka baik dan kita tidak akan mengecam. Korang boleh tengok video-video aku yang sebelum ni. Aku lebih berkonsepkan knowledge sharing dan social awareness. Itu saja ni aku. Video kali ni pula aku nak berkongsi tips yang pertama, tips untuk elak dicabul. Aku tak nak guna perkataan rogo sebab perkataan rogo tu macam dia terlalu ekstrim dan terlalu teknikal. Dan keduanya aku nak share berkenaan cara-cara nak elak fitnah. Untuk aku bagi tahu apa tips tu, aku kena bawa dua cerita kepada korang. Cerita yang pertama ni berlaku pada seorang agak rapat dengan aku. Dia boleh dikatakan sahabat. Dia seorang yang aku sangat hormati. Cerita yang pertama ni berkenaan lelaki try perempuan ataupun lelaki mengorak perempuan. Lelaki ni dia adalah seorang selebriti. Ni kisah betul dan aku tak nak menyatakan nama selebriti itu sebab again ini aib manusia. Cuma kita hanya boleh belajar daripada apa yang berlaku. Selebriti ni dah kahwin, dah ada anak. Kawan aku ni pernah berkahwin, dia ada beberapa orang anak. Dan aku tak pasti niat selebriti ni, mungkin niat dia baik, mungkin niat nak berpoligami ataupun apa-apa. Akan tetapi along the way, kalau tak salah aku, diorang ada berjumpa. Dan sampai satu tahap, kawan aku rasa tak selesa. Selebriti ni pegang tangan dia, dan dengan ucapan-ucapan dalam WhatsApp, DM, membuatkan kawan aku ni rasa tak selesa. Dan kesudahannya, aku tanya pada kawan aku ni, apa dia buat untuk menghentikan semua ni. So apa yang dia cakap adalah dia tekan block. Aku ulang balik, apa yang kawan aku buat adalah dia block. Selebriti tu tak dapat hubungi kawan aku. Kesudahannya selesailah, masalah tu tak ada sebab dia dah di block. That's it. Okay, kisah kedua pula ni berkenaan perempuan try lelaki ataupun perempuan nak mengorak lelaki. Kisah ni aku dapat setelah aku upload video aku yang lepas. Aku dapat banyak feedback dan antaranya kisah lelaki ni dia jual barang, buat online business. Aku dah tengok IG lelaki ni. Okay, aku akan bacakan. Assalamualaikum, maaf saya chat agak panjang. Alhamdulillah saya dah tengok video yang update dekat YouTube tadi, isu Da'i Syed. Sebenarnya saya sendiri pernah jadi mangsa tuduh isu macam ni, dan sampai hari ni saya masih simpan semua chat-chat perempuan tu yang agak psycho. Sampai satu masa dia pernah marah-marah dekat voice note WhatsApp. Saya seorang peniaga online dan saya menjual makanan dan kosmetik. Jadi customer saya banyak kaum wanita, dan saya dapat seorang customer yang pada awalnya normal tapi semakin lama semakin pelik. Sampai setiap kali saya nak COD barang dekat dia, mesti saya ajak mak saya atau kawan saya teman. Dan setiap kali nak COD, dia mesti akan minta hantar time lewat-lewat malam, selalunya 11.30 malam ke atas. Dan setiap kali dia keluar ambil barang, pakaian dia memang tersangat seksi. Sampai ada satu masa memang hampir nampak dia sebab baju yang dia pakai memang terdedah. Dan semakin lama saya tak melayan dia sebab takut dengan sikap dia yang kadang-kadang tak henti-henti call saya dan chat saya non-stop. Saya block dia. Aku ulang balik, saya block dia. Dan dia ugut nak buat report yang saya cabul dia, sedangkan setiap kali hantar barang dekat dia memang ada someone saya akan bawa, takut apa-apa terjadi. Panjang lagi ceritanya, tapi saya cerita yang ni sahaja. DM dia dekat FB masih saya simpan, dan chat dia dekat WhatsApp masih saya simpan. Pengajarannya, berhati-hati dengan sesetengah perempuan yang mental. Saya berasal dari, tapi sekarang saya menetap di. Saya pernah nak cerita benda ni dengan Abang Aizat PR Syed, tapi saya tahu dia busy, jadi saya share dekat sini ya. Kalau jumpa Syed, kirim salam dia dan beritahu dia stay strong, okay? Sekali lagi, apa yang aku nak highlight kat sini dalam cerita dia, untuk dia menghentikan benda tu adalah dia block, settle.
Akan tetapi dalam kes sebagai seorang lelaki, ni pesanan aku kepada lelaki lah, kepada kaum aku sendiri. Sebagai lelaki, secara konteks masyarakat Melayu lah, dan mungkin sebenarnya konteks masyarakat dunia lah, untuk keselamatan diri, aku cadangkan dekat dia untuk buat report. Sekurang-kurangnya korang dah buat cover report. Na'udzubillah min zalik lah, kalau katalah korang difitnah, bila perempuan tu buat report mengatakan kau cabul dia ke whatsoever, polis akan melakukan siasatan dan polis akan semak, dalam database polis kita dah pernah buat cover report. Sebab secara normalnya dalam dunia ni, orang lagi mudah percaya perempuan dicabul daripada lelaki dicabul. Itu hakikat kita tak boleh nak elak kepada lelaki-lelaki kat luar sana, especially yang dikenali ramai, yang jual barang dan even selebriti sekalipun. Kalau korang nak elakkan difitnah, pertama sekali korang block, kedua korang buat cover report. Dan cover report ni orang putih kata tak messy lah. Polis hanya ambil record dan simpan dalam database. Dia akan digunakan apabila perlu sahaja. Kalau report tindakan, dia berbeza. Yang perempuan tu mungkin akan disoal siasat, korang pun mungkin akan disoal siasat. Jadi mudahnya buat cover report. Poin penting yang aku nak nyatakan dalam video ni adalah korang block. Apabila korang block, tindakan kita ni adalah satu statement kepada pihak yang lagi satu supaya mereka menghormati kita. Setiap kita ada ruang peribadi kita sendiri yang orang lain tak boleh nak masuk, melainkan kita yang benarkan. Contoh macam tadi, kes kawan aku yang pertama tadi, aku boleh berkawan dengan kau tapi aku tak suka kau pegang tangan aku. Dan kes yang kedua pula, aku nak jual barang dengan kau, aku hanya seller dan kau hanya customer. Kau tak boleh nak pakai seksi-seksi depan aku tak boleh nak keep on COD dengan kau tengah-tengah malam, sebab dia akan menimbulkan fitnah dan mereka tidak ada ruang untuk mencabul kita ataupun memfitnah kita. Aku harap video kali ini memberi manfaat kepada korang semua. Aku rasa penting untuk aku share tips ni sebab zaman sekarang, zaman adik-adik kita, anak-anak kita, even mak kita, semua orang ada handphone. Medium untuk chat terlalu banyak. Ada Messenger, ada WhatsApp, DM Instagram, even TikTok pun boleh chat. Jadi perkara ni penting untuk semua orang menjaga space dia, menjaga ruang dia, dan penting untuk semua daripada kita define our space. Kita tak benarkan sesiapa masuk dalam kita punya ruang peribadi kita. Dan pesanan ni aku bukan hanya tujukan kepada perempuan, aku juga tujukan kepada lelaki. Sebab zaman sekarang tak menentu, perempuan mengorat lelaki, lelaki mengorat perempuan, even lelaki mengorat lelaki pun ada, perempuan mengorat perempuan pun ada. Na'udzubillah min zalik. Itulah realiti zaman yang kita hidup sekarang. Baik, sekali lagi aku harap video ni memberi manfaat kepada semua orang, dan aku harap video ni tidak menyinggung siapa-siapa, hanya memberi manfaat. Korang boleh share video ni kepada adik-adik korang, kawan-kawan korang yang semuanya ada phone, ada internet kat tangan. Kita bersama-sama, semoga kita dan ahli keluarga kita dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Dan jangan lupa, everything happen for the best reason. Itu saja daripada aku kali ini. Jangan lupa subscribe. Peace out. Take care and thoughts. Assalamualaikum.